Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim mengalahkan Mahathir dan Muhyiddin. Ini apabila ramai orang menyangka Anwar Ibrahim sudah hilang kekuatan, sudah hilang relevannya, dan macam-macam lah yang mereka tuduh. Mereka kata Anwar Ibrahim tidak layak jadi Perdana Menteri, dan Mahathir Mohamad pernah mengatakan bahwa Anwar Ibrahim tak akan jadi Perdana Menteri. Akhirnya sangkaan itu pertama kecundang, meleset, dan ke laut. Dan akhirnya hari ini lagi diberitakan, dilaporkan, paling luar biasa ialah Anwar kini menduduki tangga ke-11 pemimpin Islam berpengaruh di dunia. Saudara bayangkan sekalian, Anwar di tangga ke-11 pemimpin Islam berpengaruh di dunia. Anda mungkin kata, kenapa tak nomor 1? Ayo, bersyukurlah Anwar sudah di tempat ke-11. Yang Anda mungkin perjuangkan sekarang itu pemimpin yang Anda suka tuh, coba cek beliau di kedudukan mana. Di kedudukan mana? Karena Anwar di kedudukan 11. Pemimpin Islam di seluruh dunia ini bukan seorang dua, bukan 20 orang, bukan 30 orang, bahkan mungkin beribu-ribu orang. Tapi Anwar di tangga ke-11. Bayangkan kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau ini pun masih lagi tidak dikatakan Islamik, ini pun bikin pening kepala. Pemimpin dunia mengiktiraf Anwar Ibrahim, bahkan dunia mengiktiraf Anwar Ibrahim dengan meletakkan beliau di kedudukan yang begini tinggi, yaitu di tangga ke-11. Tapi kalau ada lagi orang yang nak mempertikaikannya, aku pun geleng kepala lah. Tak tahulah apa yang di fikiran mereka. Silap sikit, dah tak waras sekali. Tapi walau bagaimanapun kita nak ucapkan tahniah sabas kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pengisytiharan di tangga ke-11 pemimpin Islam berpengaruh dunia ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tersenarai antara 50 pemimpin dan ahli politik Islam paling berpengaruh dalam dunia. Beliau menduduki tangga ke-11 dalam edisi terbaru The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim 2024. Menerusi kategori penghargaan terhormat, telah meletakkan Anwar di belakang Presiden Indonesia Joko Widodo yang menduduki tempat ke-9 dalam senarai tersebut. Individu dipilih berdasarkan pelbagai bidang termasuk budaya, pemikiran, keuangan, dan politik, serta melakukan perubahan yang memberi impak kepada dunia Islam atau penganutnya. Sementara itu, daripada ahli cendekiawan Islam, Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Attas turut berjaya menduduki tempat ke-25. Beliau yang juga ahli falsafah turut disenaraikan antara ilmuwan Islam yang paling berpengaruh di dunia. Pada tahun 2022, Anwar berada di kedudukan ke-22 dalam kategori yang sama. Saudara-saudara sekalian, dipetik daripada sabudin.com. Ini memberikan satu perkara yang amat luar biasa. Anwar Ibrahim daripada tangga ke-22 kini naik ke tangga ke-11. Tidak mustahil setahun lagi atau 2 tahun lagi atau menjelang habis penggal Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, tidak mustahil Anwar Ibrahim akan memanjat tangga sehingga ke tangga top 5. Kita tidak meragui perkara tersebut. Dan itulah saya kata awal-awal tadi, kalau dunia dah mengiktiraf Anwar sebagai pemimpin ke-11 yang paling berpengaruh dalam dunia Islam, kenapa Anda masih meraguinya? Mungkin silap-silap Anda hanya terpengaruh oleh kata-kata daripada luar sana. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini paling hot, yang ini paling mengejutkan. Benarkah PAS akan menyertai kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim? Kalau itu benar, apa yang akan jadi pula dengan kerajaan, dengan Parti Bersatu Muhyiddin Yassin? Ini betul-betul mengejutkan kita. Ada netizen kata, Parti Bersatu sekarang ini menjadi beban kepada Perikatan Nasional. Kerana pemimpin-pemimpin daripada Parti Bersatu ada beberapa orang yang kini menjadi kluster mahkamah. Sedangkan Parti PAS
masih lagi bebas daripada kluster mahkamah yang melibatkan jenayah. Oleh sebab itulah, mereka kata jangan-jangan PAS akan menyokong Anwar Ibrahim. Dan kali ini, itu kini dipercakapkan di Malaysia kini apabila Perdana Menteri Anwar Ibrahim tak tolak PAS sertai kerajaan jika syarat dasar diterima. Apa pendapat anda semua? Adakah kalau PAS nak menyertai kerajaan perpaduan, Anwar boleh menerimanya? Ataupun apa pendapat anda sekalian? Ketika Anwar Ibrahim mengangkat Sun PAS sebagai Perdana Menteri sebuah kerajaan perpaduan tahun lalu, dia telah memberikan tawaran untuk PAS menyertai kerajaan. Walaupun PAS menolak tawaran itu ketika itu, Anwar berkata dia tidak akan menghalang kerjasama itu pada masa hadapan. Dalam temu bual Time Magazine yang disiarkan dalam talian semalam, Anwar mengesahkan bahawa memang ada tawaran kepada PAS untuk menyertai pentadbirannya. Tentang sama ada kita bersedia untuk melibatkan diri dengan mereka, sudah tentu kita lakukan. Kita mesti, kata Anwar Ibrahim. Dan saya telah menghantar jemputan kepada mereka. Ya, saya telah terbuka dengan idea itu sejak awal. Lagipun ini adalah kerajaan perpaduan dan kita melakukan yang terbaik untuk negara kita, kata Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, Anwar berkata, syarat dasar utama ialah agar PAS menerima bahawa walaupun Islam adalah agama bagi persekutuan, Malaysia adalah sebuah negara berbilang agama dan setiap rakyat mempunyai tempat, kata beliau. Ditanya apakah jawapan PAS, Anwar mendakwa tidak ada penolakan yang jelas maupun respon positif. Iklim politik masih agak panas, jadi kami akan biarkan ia sejuk untuk beberapa waktu, tambah beliau lagi. Bagaimanapun, Anwar memberi gambaran bahawa pintu untuk PAS menyertai pentadbirannya masih terbuka. Kata Anwar, saya tidak mahu menghalang PAS menyertai kerajaan. Sudah tentu, bergantung kepada syarat dasar utama ini diterima, kata beliau lagi. Pada awal Mei lalu, Wakil Anwar mendakwa Perdana Menteri mahu menghidupkan semula hubungannya dengan Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Ini dilihat sebagai usaha Perdana Menteri untuk memikat PAS. Bagaimanapun, PAS sebagai sebahagian daripada Perikatan Nasional tetap memusuhi Anwar dan kerajaannya, sering menggunakan kata-kata perkauman dalam kempen mereka. Ditanya bagaimana dia merancang untuk memerangi kebangkitan retorik ketuanan Melayu Islam, Anwar menggariskan tiga pendekatan. Pertama, pembangunan ekonomi, sistem yang lebih adil dan saksama, supaya tiada masyarakat atau sebagian negara dilihat diabaikan atau dipinggirkan. Kedua, sudah tentu pendidikan kerana ekstremisme perkauman ketaksuban agama membiak dengan mudah di kalangan segmen penduduk yang lebih jahil. Apabila saya katakan jahil, saya tidak bermaksud anda tidak layak, anda tidak pergi ke universiti. Maksud saya, kurangnya pemahaman tentang mesej keseluruhan agama yang bergantung kepada sebahagian daripada mullah dan syekh dengan takswiran yang sempit dan kabur, katanya. Pendekatan ketiga, kata Anwar Ibrahim, adalah untuk menyedarkan golongan berkenan bahawa walaupun Malaysia adalah sebuah negara yang majoritinya beragama Islam, ia masih sebuah negara berbilang kaum. Kita telah bertahan beratus-ratus tahun dengan kehadiran penganut Buddha, Hindu dan Kristian. Tidak ada sebab mengapa anda perlu mengganggu ini dan menimbulkan permusuhan, katanya. Secara berasingan mengenai subjek sama ada Najib Razak akan mendapat pengampunan, Anwar berulang kali mengulangi bahawa dia akan menyerahkan keputusan itu kepada Agong yang menurutnya tidak memerlukan nasihatnya mengenai perkara itu. Didesak mengenai apa yang dilakukannya jika pengampunan Najib dibawa kepadanya, Anwar menjawab, saya akan mempertimbangkannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.